itulah saya juga bersetuju dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahawa parti DAP ini adalah satu-satunya golongan di mana merupakan golongan yang benar-benar resis dalam political agenda negara kita ini, landscape politik negara kita ini. Hari ini, akhir-akhir ini sudah mula nampak begitu ketara sangat apabila ramai yang berani konon-kononnya bila UMNO bercakap resis. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya, UMNO tidak pernah bercakap sesuatu yang menjatuhkan maruah mana-mana bangsa dalam negara kita ini. Manakala DAP, cuba kita lihat baru-baru ni, YB Koming dengan sewenang-wenang, dengan secara terbuka di depan khalayak ramai, di hadapan mereka tu ada Melayu, ada bangsa lain juga yang berani menggunakan perkataan haram jadah, menggunakan perkataan seolah-olah warna hitam itu buruk sekali. Padahal bukankah daripada kalangan ahli-ahli DAP juga ramai daripada penyokong mereka adalah daripada keturunan yang berkulit hitam. Ini yang saya mengatakan bahawa mereka ini adalah satu golongan yang betul-betul bukan hanya resis tetapi begitu ekstrim untuk mengeluarkan semangat supaya tak sukakan kepada kepimpinan negara ataupun negeri yang diperintah oleh Kerajaan Barisan Nasional. Cuba kita lihat baru-baru ni 2 hari sudah di Parlimen, pengurusi DAP mengata kepada seorang yang berhormat, mengatakan yang berhormat itu, saya tak mau sebut nama, nanti saya takut dianya menjadi satu masalah kepada kita semua. Dia mengatakan yang berhormat itu seperti binatang. Dia pengurusi DAP. Apabila speaker minta supaya dia menarik semula, dia kata dia tak payah, dia tak mau menarik sampai diarah supaya keluar dari Parlimen. Ini menunjukkan bahawa mereka ni mempunyai satu sikap, kalau mereka tak suka tu boleh mengeluarkan apa saja perkataan, sama ada resis, sama ada perkataan yang boleh menjatuhkan maruah seseorang, mereka tak kira tu semua. Sebab itulah saya kata yang paling ekstrim untuk memecah belahkan rakyat yang hidup dalam keadaan aman damai dalam negara kita ini adalah datangnya daripada parti. Mereka ini sebenarnya mengguna apa yang mereka ada hari ini semata-mata untuk kepentingan mengambil alih negara. Dan apabila nak mengambil alih negara, ada pula lagi di kalangan ahli DAP yang mengatakan kalau mereka dah ambil balik tampuk kepimpinan negara ni, nak tukar bendera. Bukankah kita melahirkan bendera ini semenjak kita merdeka? Sepatutnya sebagai seorang rakyat Malaysia mempertahankan bendera yang dipunyai oleh kita semua. Tak kira lah engkau bangsa apa sekalipun, tapi kalau kau dah mengaku sebagai seorang rakyat Malaysia, sepatutnya mempertahankan maruah, kerana bendera itu menjadi satu lambang kepada kita, lambang kemegahan sebagai sebuah negara yang merdeka. Hari ini mereka kata nak ubah. Hanya orang yang telah pun menjajah negara lain yang boleh mengubah bendera kita. Ini bermakna bahawa mereka bukan hanya nak ambil alih tampuk kepimpinan negara, tetapi nak menjajah negara kita dengan cara mereka. Sebab itu mereka sanggup tukar bendera, sanggup tukar beberapa perlembagaan yang ada. Cara mereka bercakap hari ini begitu ekstrim sekali, dan saya minta kalau bolehlah beberapa kalangan ahli-ahli DAP yang tak kira sama ada dia daripada bangsa Melayu, sama ada dia daripada bangsa Cina atau India, sedarlah kalau nak hidup dalam keadaan negara yang aman, bukan itu caranya. Dan kalau bolehlah kita nakkan supaya rakyat mula sedar bahawa hanya satu parti sahaja hari ini, Barisan Nasional, yang tidak sanggup untuk menjatuhkan maruah mana-mana. Sebab tu hari ini kalau kita lihat daripada dulu sejarahnya, apabila UMNO itu kuat, maka rakyat akan hidup dalam keadaan aman dan damai. Hanya apabila UMNO itu kuat, menyebabkan rakyat semua akan bersama dan hidup dalam keadaan aman damai. Kalau
UMNO mereka nampak seolah-olah tidak kuat lagi, maka timbullah beberapa isu-isu yang menaikkan semangat, mengapi-apikan perpecahan di kalangan bangsa yang ada dalam negara kita. Itu saya minta sangat-sangat kalau bolehlah pada seluruh rakyat faham, sedar, fikir semasa-masanya apakah agenda DAP yang sebenarnya. Apakah mereka benar-benar demokratik seperti apa yang Presiden Parti cakap semalam. Kalau mereka benar-benar demokratik, mereka sepatutnya terbuka dalam pemilihan kepimpinan keseluruhan dalam negara. Hari ini tidak. Mereka hanya menggunakan beberapa jawatan di peringkat cawangan, melantik beberapa jawatan di peringkat pusat, dan peringkat pusat yang melantik siapa pemimpin, mengatur siapa pemimpin-pemimpin mereka. Itu cara mereka, dan sebab itu seorang yang menjadi pengurusi, dia akan menjadi pengurusi daripada mula sampai dia mati. Kalau nak jadi setiausaha agung daripada mula sampai dia mati, insya-Allah sampai matilah. Itu kerana cara mereka mengongkong yang mereka kata amalan demokrasi, tapi yang sebenarnya mengongkong. Sebab itulah saya minta kalau boleh semua ini difahami oleh keseluruhan rakyat yang ada dalam negara, bahawa tidak ada parti yang benar-benar mengamalkan amalan demokrasi seperti UMNO. Kerana UMNO benar-benar bukan hanya bercakap, tetapi walk the talk. Kita bercakap dan kita amalkan. Dan bukan hanya amal, menunjukkan action, menunjukkan bahawa kita benar-benar mahu supaya negara ini benar-benar dalam keadaan aman dan sejahtera. Itulah yang pandangan saya tentang kedudukan yang hari ini menyebabkan semua orang gelisah. Semua orang seolah-olah macam UMNO ni tak berani langsung nak memperjuangkan orang Melayu. Kita tak payah bercakap lah. Bukan kita kata nak memperjuangkan nasib orang Melayu, tak betul. Yang sebenarnya kita memperjuangkan nasib semua orang yang ada dalam negara, rakyat yang ada dalam negara, terutamanya yang mereka yang mahu bersama dengan kita mendukung agenda membela nasib bangsa, agama dan negara. Jadi agenda kita yang sebenarnya adalah untuk membela nasib bangsa, agama dan negara. Kalau semua mahu menyokong agenda ini, mari bersama dengan UMNO. Sebab itu saya percaya macam MCA, dia tahu agendanya membela nasib bangsa. Bangsa kita apa? Bangsa kita, semua bangsa yang ada dalam negara, satu Malaysia. Agenda yang dibawa oleh Perdana Menteri. Begitu juga dengan MIC, begitu juga dengan parti-parti komponen yang bersama dalam Barisan Nasional. Sebab itu, kalau semua dapat memberikan kekuatan ini kepada kita kembali, insya-Allah negara ini akan bertambah maju. Negara ini akan menjadi sebuah negara yang bukan hanya kita di sekitar Nusantara ini, insya-Allah di seluruh dunia akan melihat bahawa Malaysia sebagai contoh bagaimana untuk mengamalkan amalan demokrasi yang sebenar. Kita tengok kebelakangan ni DAP semakin agresif dalam menyerang kita, tetapi dua rakan sekutu mereka PAS dan PKR seperti mengiyakan walaupun perkara yang DAP buat itu salah. So apa komen itu? Ini adalah satu lagi golongan di mana dia nak meneguk di air yang keruh. Mereka tengok dalam situasi hari ini, hanya dengan meruntuhkan kekuatan UMNO baru ada peluang untuk mereka mengambil alih kedudukan agenda membela nasib bangsa kami dan negara. Caranya bagaimana? Kalau mereka nak buat terus secara direct, mereka rasa mungkin golongan orang Melayu sedar. Jadi mereka menggunakan sekutu mereka DAP dengan mengapi-apikan. Yang lain ini mengipaskan. Jadi biar api itu lagi lama lagi besar. Itulah cara mereka. Kerana kalau kita lihat PAS contoh, mereka ini dengan secara terbuka, kita lah akan menjadi parti yang akan mengganti UMNO. Kalau kita tengok daripada statement yang mereka buat itu, mengganti UMNO, bermakna mereka tahu bahawa UMNO itu yang sebenarnya parti yang boleh membangunkan negara. Tapi kalau UMNO tak ada, jangan risau, kita akan ganti.
Walhal pada kita melahirkan UMNO ni bukan untuk digantikan oleh sesiapa. Kita nak UMNO ni menjadi satu wawasan yang betul-betul kuat untuk rakyat. Jadi tak ada orang yang boleh ganti. Hanya mereka yang boleh masuk menjadi orang UMNO yang akan menggantikan pemimpin UMNO. Bukan nak menggantikan UMNO. Kerana UMNO kepada kita adalah sesuatu organisasi yang hidup sepanjang zaman. Kalau kita tengokkan daripada apa yang disampaikan oleh Presiden Parti, kita ada game changer. Game plan kita daripada mula kita semenjak tahun 1946, agendanya nak mengambil alih pemerintahan kita daripada penjajah. Kemudian pada tahun 50-an kita nak merdekakan negara. Kemudiannya sehinggalah beberapa game plan kita itu mengikut keadaan semasa. Game changer ini berubah daripada masa ke semasa kerana kepimpinan yang ada dalam negara, kepimpinan yang ada dalam UMNO tahu, sedar, sentiasa peka, sentiasa melihat keadaan bukan hanya dalam negara tetapi berubah mengikut selera dunia. Jadi sebab itu mereka nak beritahu kepada rakyat, kami akan ganti. Ganti itu bermakna jangan risaulah, kami boleh ganti. Maknanya sesuatu benda yang berharga sangat. Jadi UMNO itu berharga kepada mereka. Ya betul, UMNO itu berharga, tapi kita boleh ganti. Pada saya, kalau itulah caranya, saya nak beritahu kepada rakyat, apa perlu kita ganti? Mari kita masuk dalam UMNO, kita perbetulkan yang mana yang salah. Sebab itu saya sentiasa berkata bahawa UMNO ni adalah hak agama. Semua bumi putera yang ada dalam negara kita berhak menjadi ahli UMNO. Sebab itu saya minta sangatlah ayat mereka yang nak mengapi-ngapikan DAP, ayat mereka yang mengipas DAP daripada parti PAS ataupun parti PKR, mereka ni hanya sebenarnya benar-benar nakkan kuasa itu bukan untuk mengubah agenda atau game plan atau game changer yang kita katakan ini, tapi semata-mata untuk berkuasa kerana nak melihat bahawa kuasa yang ada ini boleh memberikan keuntungan kepada beberapa golongan dalam parti mereka. Sebab apa saya katakan beberapa golongan dalam parti mereka? Cuba kita lihat daripada kedudukan parti PAS. Mereka memerintah Kelantan sudah berapa lama? 20 tahun lebih. Semenjak mereka memerintah Kelantan sehingga hari ini, hanya pemimpin mereka yang kita lihat bertambah dari segi bukan hanya harta kekayaan, tetapi daripada kedudukan, dia punya cara hidup mereka sudah berubah. Konon-kononnya daripada seorang yang memperjuangkan agama, hari ini sudah mula liberal, sudah mula nampak seolah-olah liberal, nak mengaku bahawa mereka boleh menjadi pemimpin di peringkat nasional kerana peringkat nasional ni liberal. Jadi mereka tinggalkan rakyat Kelantan. Engkau susah, kau punya pasal. Bila orang tanya, ini takdir, susah ni kerana takdir. Padahal pada kita dalam UMNO, kita tak melihat ini sebagai satu takdir. Kita merancang, kita buat sesuatu dan kita bertawakal. Kita minta kepada Allah SWT semula rancangan kita ini baik, dan kita minta supaya kepada Allah SWT berikan blessing, berikan rahmat kepada kita bahawa yang kita buat ini adalah untuk kepentingan rakyat seluruh negara. Begitu juga dengan parti PKR. Mereka hari ini berjuang. Tapi sebenarnya apa agenda perjuangannya sebenarnya? Hari ini baru kita tahu. Bila Azmin kata kalau Presiden Parti masuk penjara, dia akan berani meruntuhkan penjara. Maknanya pada mereka, undang-undang satu bab, undang-undang satu hal. Yang penting kepada mereka hanya seorang pemimpin mereka. Dan Presiden Parti kata, apa jenis demokrasi? Seorang yang tidak dipilih oleh ahli lebih berkuasa dari mereka yang dipilih oleh ahli. Hari ini baru kita sedar bahawa semuanya berjuang hanya nak main wayang. Demokrasi dalam itu hanya main wayang, seolah-olah adalah pemilihan yang berlaku.
yang sebenarnya berkuasa tak payah dipilih pun. Ini sebenarnya yang ditunjukkan oleh mereka. Sebab itulah kalau kita menjawab apa yang sedari persoalkan tadi, yang sebenarnya parti PAS, parti PKR bukan hanya mengiyakan, mengikut apa yang dikehendaki oleh DAP. Mereka hanya pak turut semata-mata. Mereka tak tahu pun perancangan, mereka tidak tahu pun agenda. Hari ini mereka melihat, wah, ini DAP ni nampak lebih hebat daripada kita, dan seolah-olah macam DAP inilah yang boleh melawan dengan Barisan Nasional. Baiklah kita ikut mereka. Jadi mereka ni hanyalah golongan pak turut semata-mata yang tak tahu bagaimana nak merancang seperti apa yang UMNO ataupun Barisan Nasional buat, menukarkan game plan mengikut keadaan semasa, mengikut keadaan daripada zaman ke zaman. Itu yang saya sebenarnya. Okey.